Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.30, anda bersama saya Syahira Izzati Yaakob. Tajuk utama tengah hari ini. Taufan Lekima punca ribut landa beberapa negeri di utara Semenanjung. Aliran trafik bergerak perlahan di beberapa lebuh raya utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hujan lebat dan angin kencang melanda beberapa negeri di utara Semenanjung malam tadi. Kedah, Perlis dan Pulau Pinang antara yang teruk terjejas sehingga meragut nyawa. Ia dipercayai tempias daripada taufan Lekima yang melanda Taiwan dan beberapa bahagian di wilayah China. Untuk mendapatkan butiran lanjut, kita terus bersama wartawan Kumaran Rajamani di Alustar Kedah. Jadi Kumaran, bagaimana dengan operasi semasa di sana dan adakah terdapat sebarang jangkaan untuk gelombang kedua? Silakan Kumaran. Ya Syira, kejadian ribut pada malam tadi memberikan kesan langsung kepada 11 buah daerah di seluruh negeri Kedah ini, dengan daerah Bandar Baru paling kurang terjejas. Dan mengikut kenyataan yang telah dibuat oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah, Tuan Syed Shahruddin Syed Abdullah sebentar tadi, beliau telah memaklumkan bahawa kesemua agensi kerajaan, peringkat negeri dan juga persekutuan telah pun diarahkan untuk bergerak ke setiap kawasan yang terjejas bagi mengenal pasti kesan daripada ribut itu dan untuk mendapatkan kesemua maklumat bagi menyalurkan bantuan yang bersesuaian bagi membantu semua pihak yang terjejas kesan daripada ribut itu. Dan untuk maklumannya, pagi tadi saya telah berpeluang untuk bergerak daripada Pulau Pinang menuju ke Alustar, dan pemerhatian saya mendapati sepanjang laluan saya di Lebuh Utara Selatan dari arah selatan ke utara itu telah mendapati banyak pokok-pokok besar tumbang dan juga papan tanda billboard juga tumbang. Bagaimanapun keadaan itu tidak memberikan kesan kepada aliran trafik di Lebuh Raya itu kerana kerja-kerja pembersihan sudah pun dijalankan di banyak lokasi. Dan dapatan daripada data yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri pula menunjukkan lebih 80 buah sekolah telah terjejas daripada kesan ribut itu, dengan rata-rata sekolah mengalami kerosakan, bumbung terbang dan juga siling rosak selain kejadian pokok menghempap bangunan sekolah. Dan ini melibatkan infrastruktur sekolah dan bukan melibatkan lain-lain infrastruktur di bawah Jabatan Pendidikan Negeri. Dan untuk bercerita lebih lanjut tentang proses pembersihan dan juga lain-lain bentuk operasi yang sedang dijalankan, bersama saya ketika ini adalah Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Kedah, Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob. Terima kasih Tuan kerana bersama dengan Bulletin 1.30 petang ini. Tuan, selepas lebih 12 jam kejadian ribut di negeri Kedah ini, apa proses yang dijalankan bagi membantu atau melihat kerosakan-kerosakan yang berlaku di seluruh negeri Kedah ini? Okey, baik. Terima kasih. Angkatan Pertahanan Awam Negeri Kedah sebagai Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Kedah, setakat ini selepas 12 jam kita telah respon ataupun bertindak kepada semua panggilan, iaitu melalui sistem MES 999 kita
pada kali ini mendapat angka yang tertinggi iaitu 315 panggilan mendapatkan mengenai kes pokok tumbang dan akibat daripada ribut pada kali ini. Dan ribut pada kali ini terjadi kepada seluruh negeri Kedah kecuali Bandar Baru, dan keadaan yang teruk ialah terjejas teruk ialah Langkawi, dan yang kurang terjejas ialah Bandar Baru. Dan untuk dia melibatkan 67 mukim, dan kejadian semalam pukul 8 malam. Dan alhamdulillah kita mendapat kerjasama yang baik dari semua agensi. Saya ingin sebutkan pejabat daerah sendiri, PDRM sendiri, Jabatan Bomba dan Penyelamat, JKR, pihak berkuasa tempatan, TNB, penghulu, pejabat parlimen, DUN dan MPKK dan lain-lain. Dan yang positifnya tidak ada pusat pemindahan yang dibuka dan keadaan-keadaan semua terkawal. Okey, untuk segmen operasi Angkatan Pertahanan Awam dalam operasi pada kali ini kita melibatkan 20 jentera, pelbagai jentera, dan kita melibatkan 139 anggota dan pegawai yang bertugas daripada semalam sampai hari ini. Dan perancangan kita, apa yang kita rancangkan ialah untuk pasca bencana selepas ini terkawal, dan apa yang ingin kita pastikan ialah memastikan masyarakat dapat akses ke jalan-jalan utama, iaitu pokok-pokok tumbang yang menghalang jalan utama itu kita clearkan dahulu, dan termasuklah yang ada pada tengah hari ini, iaitu kawasan-kawasan kediaman yang terjejas. Baik Tuan, terima kasih kerana bersama dengan Bulletin 1.30 petang ini. Untuk mendapatkan maklumat lebih tepat mengenai perkembangan cuaca, boleh dilayari di laman-laman sosial Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan untuk makluman, Allahyarhamah Marziah Cik Omar, salah seorang mangsa yang telah meninggal dunia kesan daripada ribut semalam, telah pun dikebumikan di Kampung Belukar, Jitra, dan kami menzahirkan rasa takziah kepada keluarga Allahyarhamah. Sekian dahulu langsung dari Alostar, Syira. Baik, terima kasih Komaran atas laporan itu tadi. Baik, dalam pada itu, kejadian ribut berkenaan turut mengakibatkan seorang wanita maut selepas motosikal yang ditungganginya terkena zinc besi yang diterbangkan. Ia berlaku di hadapan Masjid Sharifah Fatimah, Batu 13, Jitra, Kedah malam tadi. Mangsa Marziah Cik Omar, 27 tahun yang menunggang bersendirian terjatuh selepas terkena zinc besi terbabit sebelum digilis sebuah kereta yang berada di bahagian belakang motosikalnya. Ketua Polis Kedah, Datuk Zainuddin Yaakob berkata kereta yang dipandu seorang lelaki berusia 62 tahun itu sedang dalam perjalanan dari arah Batu 13 menghala ke Bulatan Jitra. Angin kuat menerbangkan sekeping zinc besi yang terkena mangsa sehingga terjatuh. Zinc yang sama kemudiannya menutup cermin depan kereta menyebabkan pemandu tidak menyedari lalu tergilis mangsa. Pemandu yang tidak mengalami kecederaan tampil membuat laporan di Balai Polis Jitra. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Jitra untuk bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam kejadian ribut di Langkawi malam tadi, banyak bumbung dan atap di beberapa bangunan serta gerai tercabut dan berterbangan sejauh 500 meter selain menyebabkan banyak kenderaan mengalami kerosakan. Ia turut menjejaskan kawasan tumpuan sekitar Pantai Cenang. Menurut peniaga yang ditemui, ribut berkenaan antara yang paling teruk pernah berlaku di kawasan berkenaan. Oh, nampak dah beralih tadi ni, nampak bumbung tu tambah jatuh. Bumbung ni daripada mana? Daripada tu, Hotel Langkapuri tu. Langkapuri tu. Tu yang tinggi tu kan. Langkapuri tu. Oh, tu, bola putih ni. Dari sana orang lah, dari atas tu. Daripada atas ni. Dari atas tu. Sampai ke sini, jauh no. Oh, jauh. Dakwa pelancong yang ditemui pula ketika kejadian angin datang menderu dan berbunyi kuat sehingga menyebabkan ramai ketakutan dan cuba mencari tempat berlindung. Rasa takut, rasa macam nak mencekut, macam nak runtuh habis bumbu-bumbuan ni. Tak tahu apa, sepejam mata takut sudah diam je. Baca ayat-ayat apa? Baca juga lah sambil pejam mata sambil baca. Takut. Di kawasan Simpang Kuala Alostar Kedah pula ramai bertempiara lari selepas angin kencang dan ribut melanda kira-kira jam 9 malam. Ia termasuk beberapa pelanggan yang sedang menikmati makan malam di gerai berhampiran sebelum meja, kerusi serta peralatan lain diterbangkan dengan pantas. Saya bimbit payung belakang. Mana selerok habis dah ya. Angin kuat satu. Angin kuat oh. Pokok habis tumbang. Sembok ke dia ya. Habis kursi orang ada tak boleh nego, tak boleh saya makan. Dalam pukul berapa dah kejadian? Dalam pukul 9 setengah lagu tu lah. Angin demai macam mana tu? Angin demai kat belah belakang. Kuat. Kuat, habis payung saya kat dah tu tengok.
Di Kampung Tanjung dekat Semprin Kanga Perlis pula bunyi angin kencang yang menderu menyelamatkan pasangan warga emas Ahmad Kancil 73 tahun dan isterinya Rohani Saad daripada dihempap rumah mereka. Menurut Ahmad, dalam kejadian kira-kira jam 8 malam itu cuma 3 saat yang memisahkan dia dan isteri daripada maut kerana sebaik melangkah keluar dari pintu rumah, kediamannya ranap dalam sekelip mata. Dia ingat semua duduk macam tu. Saya pun lari luar duduk tahan. Frame pintu tu duduk tahan. Tak tahu dia pergi belah tu. Apabila pergi belah tu, saya terbik. Terbik tu, kayu mai, saya roboh. Saya roboh, tertidur tu, orang perempuan tarik naik. Dah merasa tak kena ayat, angkit lari main ni. Kejadian itu menyebabkan tangan kanan serta kakinya luka akibat tersadung dan terkena kayu ketika menyelamatkan diri. Isterinya tidak mengalami sebarang kecederaan. Pasangan ini sebab kerana tidak sempat menyelamatkan barangan mereka termasuk peti sejuk dan televisyen yang baru dibeli. Sehingga malam tadi terdapat 19 buah rumah dan sebuah surau di dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dut Sena terjejas teruk. Saya menyeru kepada masa-masa dalam kawasan Dut Sena dan juga Suruhani Perlis supaya segera membuat aduan ke Balai Polis yang berdekatan. Kerana selepas buat aduan tu boleh salurkan kepada wakil-wakil rakyat, pejabat wakil rakyat untuk pejabat wakil rakyat menyalurkan kepada pihak-pihak agensi-agensi yang terlibat seperti MAIPS dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat. Maklumat daripada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS sehingga awal pagi tadi pula merekodkan sebanyak 76 rumah dan beberapa buah surau terjejas. Ia turut membabitkan kawasan di Bintong, Kayang, Mata Air dan Sanglang. Di Pulau Pinang pula, 3 pusat pemindahan dibuka di seberang Perai Tengah dan Georgetown selepas 71 mangsa ribut terpaksa dipindahkan berikutan rumah mereka yang rosak. Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan, Masyarakat Penyayang dan Alam Sekitar Pulau Pinang, P. Bun Poh berkata, sehingga 8.30 pagi tadi, seramai 22 orang daripada 4 keluarga ditempatkan di pusat pemindahan Masjid Kuala Juru. 9 lagi mangsa daripada 2 keluarga berada di pusat pemindahan di Dewan Kafar Kuala Juru. 40 penduduk Mutiara Idaman 1 di Georgetown turut dipindahkan ke pusat pemindahan Masjid Hashim Yahya. Kejadian ribut itu mencederakan 6 mangsa yang kini menerima rawatan di Hospital Seberang dan seorang di Hospital Pulau Pinang. Ia termasuk 2 lelaki cedera selepas ditimpa pokok semasa sedang menunggang motosikal masing-masing di Juru dan Georgetown. Majlis Perbandaran Seberang Perai pula menerima laporan 128 pokok tumbang membabitkan 98 lokasi. Ia termasuk menghempap rumah, kereta serta menghalang jalan raya. Kejadian turut menyebabkan pintu kaca di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang turut pecah berkecai. Sensor, Swafoto, Sportif, Unlock Your Style dibawakan oleh Vivo S1. Genap seminggu hari ini, remaja perempuan warga Island Nora Ann Quirin, 15 tahun hilang ketika bercuti di sebuah resort di Pantai Seremban Negeri Sembilan. Pencarian bagaimanapun sehingga kini belum menemui sebarang petunjuk. Ibu kepada remaja berkenaan turut muncul buat kali pertama di hadapan petugas yang terbabit dalam operasi dan menyelamat untuk menyuarakan penghargaannya kepada semua agensi yang memberikan komitmen penuh meskipun dalam suasana perayaan. We want to say thank you to each and every one of you. We know you're searching night and day for Nora. We see you working so hard and also praying with us, being with us. We know you have given up your time, especially at a special festival time, to be with us here. It means the world to us, and we are so grateful for everything that you are doing for us, everyone here and everyone who is helping, who is not here. We are extremely impressed with the effort, your expertise, your dedication, and we hope you find Nora, and thank you so much. Terima kasih. Dia bersama suaminya Sebastian Mary Philip berkata demikian kira-kira jam 8.45 pagi tadi dalam perjumpaan bersama petugas operasi mencari dan menyelamat.
Operasi dijalankan setiap hari bermula jam 7 pagi sehingga 4 petang membabitkan pelbagai pihak dan agensi. Sehingga semalam, kekuatan anggota operasi berkenaan terus ditingkatkan kepada 261 anggota dan diperkuatkan dengan pembabitan pasukan komander VAT 69 dan unit simpanan Persekutuan FRU. Keadaan trafik menuju ke arah utara Semenanjung Tanah Air dilaporkan sesak di beberapa kawasan sejak malam tadi. Ia berikutan warga kota mula keluar dari ibu negara secara berperingkat sempena cuti perayaan Aidiladha esok. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Amirul Hakim Lokman yang turut terperangkap dalam kesesakan di Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara. Amirul, bagaimana dengan keadaan trafik ketika ini? Ya Syira, kalau diikutkan saya perlu lakukan laporan secara langsung di kawasan rehat R&R Tapah. Tapi melihatkan keadaan ketika ini, jika anda dapat lihat di belakang saya daripada susu keluar Damansara, saya baru saja masuk 10 pagi. Sungai Buloh menuju ke Rawang saja menunjukkan perkembangan trafik aliran yang bertali arus sesak. Dan daripada Rawang menuju ke Bukit Beruntung menuju ke Bukit Tagar menuju ke Lembah Beringin menuju ke Tanjung Malim, dan ketika ini saya berada di susur keluar Lembah Beringin menuju ke arah Tanjung Malim, dan jika dapat lihat sememangnya pertambahan jumlah kenderaan dan juga trafik di mana warga kota yang dilaporkan sejak daripada semalam lagi, malam tadi menunjukkan pertambahan ataupun mereka telah beransur atau berperingkat secara keluar daripada ibu negara menuju ke destinasi masing-masing untuk menyambut Hari Raya Aidiladha pada esok hari. Dan melalui perjangkaan trafik pada hari ini dijangkakan berlarutan sehingga pada sebelah petang nanti dan akan beransur pulih pada sebelah malam, di mana seperti biasa melihatkan pada jumlah yang keluar secara berskala besar ini telah mengurangkan jumlah kenderaan pada sebelah petang nanti. Dan melihatkan kepada susur keluar daripada arah menuju ke Tanjung Malim, dapat lihat ada juga pemerhatian saya di mana pengguna-pengguna jalan raya yang menggunakan laluan kecemasan masih kurang berdisiplin. Jadi saya saran kepada anda, jangan gunakan laluan kecemasan, jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu, dan meskipun dengan keadaan sesak ketika ini, letakkan fokus anda ataupun perhatian anda sepenuhnya di atas jalan raya. Dan saya rasa itu saja yang dapat saya bawakan laporan dari atas Lebuh Raya di kilometer 402.9 menuju ke Tanjung Malim. Kembali bersama Syahira di Syurga. Silakan. Baik, terima kasih Amirul atas laporan itu tadi. Kita ke laporan seterusnya. Sebanyak 250 ekor kambing biri-biri akan disembelih sempena Majlis Korban Perdana selepas solat Aidiladha di Plaza Alsana, Johor Bahru. Program julung kali diadakan itu hasil sumbangan pelbagai pihak untuk memberi peluang kepada umat Islam yang tidak berkemampuan melaksanakan ibadah korban dengan hanya membayar RM1 untuk seekor kambing. Semua 250 ekor kambing biri-biri yang dibawa khas dari Medan, Indonesia. Program ini hasil sumbangan pelbagai pihak termasuk Pejabat Menteri Besar Johor, Ahli Parlimen Pulai, syarikat swasta dari Brunei dan Singapura. Selain kambing, 7 ekor lembu akan turut dikorbankan hasil sumbangan beberapa individu. Untuk kambing-kambing untuk yang kami fokuskan untuk asnaf mampu korban, di mana mereka akan membayar hanya RM1 sahaja untuk membolehkan mereka untuk menjadi orang yang berkorban. Kami akan menjalankan acara penyembelihan serentak sebanyak 250 ekor kambing yang mana belum pernah dilakukan di Malaysia. Jawatan Kuasa Pemilihan membuat saringan yang ketat terhadap asnaf yang ingin menyertai program berkenaan bagi memastikan mereka benar-benar layak menyertai program itu. Kita datang ke rumah. Kita pergi ke rumah-rumah asnaf ni, kita buat interview, kita tengok pada kondisi mereka sebelum kita berikan mereka peluang itulah untuk memastikan mereka ni betul-betul asnaf yang susah kan. Jadi sumbangan tu lebih prihatin kepada mereka lah. Pembagian kepada asnaf ni sebanyak dia ada beberapa kategori, dia ada beberapa bahagian. 140 ekor tu adalah peserta-peserta korban individu, dan selebihnya tu datang daripada korporat-korporat termasuk termasuk Parlimen Pulai
Don Peling dan ahli-ahli NGO yang lain, yang mana korban tu kami itu akan diakad kepada asnaf dan asnaf membayar sebanyak RM1 kepada penganjur. Program penyembelihan serentak itu akan disaksikan oleh Wakil Malaysian Book of Records. Pengurusan tertinggi Utusan Melayu Berhad disifatkan lepas tangan sehingga kini kerana gagal menyelesaikan kemelut gaji tertunggak yang dihadapi hampir 769 kaki tangannya sejak Jun lalu. Justru mangsa yang juga ahli Kesatuan Kebangsaan Wartawan Semenanjung Malaysia NUJ akan bertindak melakukan piket 19 Ogos depan demi menuntut penyelesaian dan hak mereka. Sekarang ni eksekutif dah masuk 3 bulan. Yang bulan Jun punya baru dapat 2,000 gaji. Julai tak dapat, ni nak masuk ke Ogos dah masuk 3 bulan dah. Kami bimbang kalau kami kalau tambah lagi 2 bulan lagi tak boleh nak gerak kan. Tapi Simon kita tetap suruh pergi, suruh buat video, suruh buat ambil gambar. Macam wife saya eksekutif. Dia dah 2 bulan tak masuk gaji. Saya pun dah bayangkan dah umpama 3 bulan dah tak ada gaji. Tambahnya NUJ kini sudah memaklumkan masalah itu kepada Jabatan Tenaga Kerja JTK dan akan mengambil tindakan susulan sekiranya tiada penyelesaian selepas piket berakhir. Julai lalu syarikat terbabit menjelaskan masalah gaji tertunggak adalah disebabkan aliran tunai yang kritikal dan dijangka dapat diselesaikan selewat-lewatnya 6 Ogos lalu. Tidak sampai 5 tahun memperkenalkan produk perbankan, Co-op Bank pertama, CPB berjaya melepasi keuntungan mencecah RM4.1 bilion. Sehubungan itu, CPB menyasarkan pembiayaan sehingga RM250 juta menerusi kempen pembiayaan peribadi Money for Merdeka M4M. Kempen tersebut bertujuan untuk memberi peluang kepada pelanggan menyatukan komitmen kewangan dengan tawaran faedah serendah 3.9%. Mendisiplinkan peminjam-peminjam dengan meningkatkan kaedah pengurusan pinjaman mereka dengan institusi-institusi kewangan lain. Peminjam-peminjam ni ada beberapa pinjaman, jadi kita tebus pinjaman tu melalui skim pembiayaan peribadi. Tambahnya, setiap pembiayaan persendirian melayakkan pelanggan menyertai cabutan bertuah untuk memenangi unit pangsapuri bernilai RM100,000, pakej umrah dan pelancongan serta telefon pintar. Selaras dengan itu, CPB turut menyasarkan pertambahan dividen sebanyak 1% tahun ini iaitu 8% berbanding 7% tahun lalu. Beliau ditemui selepas merasmikan pelancaran kempen M4M di Ibu Negara. Kempen berlangsung selama 6 bulan bermula 15 Ogos 2019 sehingga 15 Februari 2020. Dalam majlis sama turut diadakan penyampaian hadiah kepada pemenang kempen Bonanza yang menyaksikan Azman Muhammad Salam membawa pulang kereta Honda Civic dan Tuan Syahrul Baharin Tuan Yusof pemenang kempen Labu dan Maju yang membawa pulang bak emas bernilai RM100,000. Share yang bernilai RM7,000. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Ribuan penduduk Pakistan mengadakan perarakan di Islamabad sebagai tanda solidariti kepada penduduk Kashmir. Mereka mengutuk tindakan India melucutkan hak autonomi khas yang diperoleh Kashmir sejak 7 dekad lalu. Tunjuk perasaan disertai kira-kira 3,000 penyokong Parti Nasionalis Islam Pakistan Jamaat-e-Islami. Puluhan ribu tentera India tambahan kini ditempatkan di wilayah itu dan perintah berkurung dilaksanakan. Lebih 500 pemimpin dan aktivis politik turut ditahan. Sebelum ini, Perdana Menteri Narendra Modi berkata status autonomi Kashmir dimansuhkan untuk memastikan wilayah tersebut bebas daripada keganasan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Sukan, skuad bola sepak bawah 15 tahun negara mencatat kejayaan cemerlang apabila menjuarai kejohanan AFF bawah 15 tahun. Skuad kendalian jurulatih P. Maniam itu menundukkan Thailand 2-1 pada aksi final di Chonburi, Thailand semalam. Thailand yang berasli di depan penyokong sendiri jelas bertenaga dan berjaya mendahului menerusi T. Kawin Chan Sri pada minit ke-16. Tanpa sebarang jaringan dari Malaysia pada babak pertama, ia jelas tidak melemahkan semangat pemain negara. Sebaliknya, selepas bersambung pada babak kedua, skuad muda negara tampil dengan aksi lebih agresif mula menyerang kubu lawan. Hasilnya, minit ke-69, Muhammad Izrin Ibrahim berjaya melepasi 3 pertahanan lawan dan menyamakan kedudukan 1-1. Malaysia terus bersemangat pada minit ke-79. Skuad negara memiliki kelebihan apabila Pukpum Kun Kumi diarahkan keluar padang. Sepakan penalti itu dimanfaatkan Nabil Qayyum Zainuddin untuk menjaringkan gol kemenangan Malaysia. 2 minit selepas itu, situasi tegang berlaku dengan pergaduhan pemain kedua-dua pasukan. Bagaimanapun, keputusan kekal memahat Malaysia selaku juara 2019. Baik, laporan tadi mengakhiri Buletin 1.30. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan aksi perang paintball. Saya Syahira Izzati Yaakob. Salam hormat dan Assalamualaikum.